A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آتِ أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Hud alaihissalam. Ayat 22. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 19 kan? Ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Maksudnya, orang-orang yang menghalang daripada jalan Allah dan mereka menginginkan jalan Allah itu bengkok. Dan mereka ini dengan akhirat kufur. Pengajarannya, pertama, antara kezaliman yang paling besar ialah menghalang manusia daripada jalan Allah. Sehingga manusia tidak kenal Tuhan dan tidak beribadat kepadanya. Yang kedua, punca manusia tidak beriman ialah tidak percaya kepada hari akhirat. Dan sebaliknya, sifat utama orang yang bertakwa, ialah yakin kepada kehidupan akhirat. Ayat 20. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul azab ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Maksudnya,
Mereka itulah yang tidak boleh lari daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada bagi mereka selain daripada Allah dari penolong-penolong. Mereka digandakan azab oleh Allah kerana mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak boleh melihat kebenaran. Pengajarannya, pertama, sehebat mana manusia di dunia dan sebesar mana kuasanya, dia tetap tidak mampu lari daripada balasan Allah di dunia. Lebih-lebih lagi di akhirat. Yang kedua, sesiapa yang sesat dan menyesatkan orang lain, maka akan digandakan azab untuk mereka di akhirat. Yang ketiga, punca hati manusia tertutup daripada menerima kebenaran, dan telinga manusia tersumbat daripada mendengar kebenaran, ialah mereka menolak kebenaran yang telah datang kepada mereka kali pertama. Yang ketiga, yang keempat, musibah yang paling besar yang menimpa manusia di dunia ialah hatinya keras, telinganya pekak, dan matanya buta daripada kebenaran. Ayat 21. Ulaika allazina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka itulah orang-orang yang mereka telah rugi diri-diri mereka sendiri dan telah sia-sialah apa yang mereka telah dahulu mereka reka-reka. Pengajarannya pertama, kerugian yang paling besar bagi manusia ialah
apabila dirinya sendiri dibakar dalam neraka dan segala amalannya sia-sia. Yang kedua, pendustaan yang paling besar adalah pendustaan kepada Allah yang Maha Pencipta. Okey, kita sambut tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 22 dia kaitan dengan ayat lepas. Ia seumpama penutup. Penutup cerita tentang mereka-mereka yang zalim ataupun mereka yang paling zalim. Ayat sebelumnya Allah menceritakan manusia yang paling zalim ialah yang mereka-reka pendustaan kepada Allah. Dan antara bentuk kezaliman mereka juga ialah apa dia? Mereka menghalang manusia daripada jalan Allah. Kemudian Allah beritahu mereka ini di dunia tidak boleh lari daripada hukuman Allah dan di akhirat digandakan azab. Dan ayat yang terakhir yang semalam Allah mengatakan mereka adalah orang yang rugi. Maka ayat ini 22 kesimpulan daripada kesemua tentang orang-orang yang zalim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La jarama. Apa makna jarama ni? Makna syak ataupun daripada al-jurmu. Al-jurmu makna dia al-qata'u. Al-qata'u. Al-qata'u potong ataupun putus. Jadi maksud la jarama tidak putus. Ataupun tidak ada sedikit pun keraguan. Ataupun benarlah. Dia terjemah apa dalam Quran terjemahan? Tidak apa? Tidak ragu-ragu. Tidak syak. Jadi al-qata'u putus kan? Mana tidak putus, mana benda tu tetap. Apa yang tetap, apa yang tidak ragu-ragu. Annahum, sesungguhnya mereka, siapa mereka ni? Orang yang zalim. Apa di antara bentuk kezaliman mereka? Menghalang orang daripada jalan Allah. Sama ada secara langsung ataupun tidak. Kadang-kadang kita buka sekolah kan? Sistem pendidikan silibusnya ke arah dunia. Sebenarnya itu juga menghalang secara tak langsung. Kalau ada subjek agama pun hanya sebagai buat syarat je. Itu sebenarnya menghalang tu. Kalau kita nak pelajar kita faham agama, silibus yang paling utama apa dia? Quran. Sebab dengan Quran, pelajar-pelajar akan kenal Allah. Okey, bagi mereka ni tidak ragu-ragu, tidak ragu-ragu, tidak syak. Sesungguhnya mereka fil akhirah, di akhirat, hum
Kaedah dalam bahasa Arab, kalau ada hum kat tengah, sebenarnya dalam bahasa Arab, annahum fil akhirah, kalau tanpa hum, ayat dah lengkap. Sesungguhnya mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling rugi. Kalau tanpa hum, ayat dah lengkap. Tapi bila dimasukkan hum kat tengah, ada maksud. Maksudnya apa? Allah nak bagi tahu hanya mereka. Al-akhsarun, orang yang bukan rugi. Paling rugi. Mana tahu paling? Kat mana tu yang paling? Dia macam ni, dia panggil apa? Kalau kita baca bahasa Arab, dia panggil ismu tafdil. Ismu at-tafdil. Siapa dah belajar? Ismu tafdil. Tafdil apa makna? Melebihkan daripada fadlun. Pattern dia apa dah? Pattern dia ialah af'alu. Kalau semua perkataan, pattern ni mana bilangan huruf sama dan baris pun sama. Sekarang bilangan huruf berapa ni? Af'al. Berapa huruf? 4. Kan? Okey. Kita ambil perkataan Hasan. Hasan baik. Hasanun. Cuba jadikan pattern Hasan ni kepada af'al. Ahsan. Bilangan huruf sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baris pun sama. Huruf pertama baris atas. Kan? A. Huruf kedua, mati. Huruf ketiga baris atas. Huruf keempat akhir tu ikut kedudukan dalam ayat. Itu dipanggil bahasa Arab. Yang penting, sebelum huruf akhir tu baris mesti sama. Ahsan. Jadi kalau perkataan ni dalam bentuk ataupun pattern dia af'al, makna dia paling. Ataupun lebih. Kan? Jadi kalau Hasan baik, kalau Ahsan paling baik. Kalau fadlun lebih, tapi nak buat ayat paling lebih. Pattern sama, afdal. Kalau kabirun, besar. Kalau paling besar, akbar. Apa lagi? Kalau jamilun, cantik. Paling cantik? Ajmal. Kalau khusrun, rugi. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Kalau nak jadikan ayat paling rugi, inilah akhsar. Sama tak? Yang belakang ni, waw ni menunjukkan apa? Ramai. Bila seorang, ahsan, afdal, akbar. Bila ramai, tambah je di akhir dah waw nun. Makna ni? Hanya mereka lah orang-orang ramai. Orang-orang yang paling rugi. Siapa ni yang paling rugi? Siapa ni? Orang yang zalim. Antara bentuk kezalimannya, menghalang orang daripada jalan Allah, daripada kenal Allah, daripada beribadat pada Allah. Tapi kalau ikut neraca manusia, yang paling rugi siapa? Yang paling rugi ikut neraca umum, yang kalah pilihan raya. Betul kan? Hilang deposit kan? Sampai dia kata, saya pun tak tahu kenapa saya kalah. Kenapa orang tak suka kat saya? Orang lain semua dah tahu, dia seorang tak tahu. Okey. Paling rugi ya.
Cuba tengok surah An-Nahlu 107. 109. Saya tak bagi ya. Cuba tengok 109 surah An-Nahlu. Cuba. Ha? Sama kan? La jarama, kemudian annahum fil akhirati sama. Humul khasirun. Sini humul akhsarun. Kalau akhsarun apa tadi? Paling rugi. Kalau khasirun, yang rugi. Faham? Jadi soalan dia, kenapa surah An-Nahlu ayatnya sama tapi di hujung tak sama? Kenapa? Siapa boleh jawab? Surah An-Nahlu ada pernah tadabbur tak? Pernah tak? Ha? Surah An-Nahlu belum kan? Kalau belum memang tak boleh jawab lah. Okey. Ini surah An-Nahlu 109. Dia awalnya sama, tapi di hujungnya, yang ni rugi. Yang sana paling. Kenapa? Sebab tengok surah Hud. Sebelum ayat Al-Akhsarun, orang yang paling rugi. Okey. Surah Hud, sebelum ayat mereka lah orang yang paling rugi. Sebelum tu cerita tentang apa? Sebelum tu orang paling zalim. Betul? Siapa yang paling zalim? Siapa yang paling zalim daripada orang yang mereka-reka iftara ala Allah, kan? Kemudian lepas tu mereka tu menghalang orang ramai daripada kena Allah. Dan mereka digandakan azab. Betul? Sebab mereka paling zalim dalam ayat sebelum tu, dan azab mereka digandakan, maka Allah kata paling rugi. Paling rugi. Tapi surah An-Nahlu sebelum ayat 109, Allah tak cerita pun apa bentuk kezaliman orang yang zalim. Dan Allah tak kata pun mereka ni adalah paling zalim. Dan Allah tak sebut pun azab mereka di akhirat maka Allah kata rugi je. Boleh faham? Lepas tu dalam Al-Quran, ulama kata apa saja perkataan yang digunakan oleh Allah pasti sesuai dengan keadaan. Bukan saja perkataan, huruf pun sesuai dengan keadaan. Okey. Boleh, ha? Jadi kesimpulan ayat ni apa dia? Allah nak beritahu apa ni? Yang jenis-jenis mereka-reka pendustaan kepada Allah, tuduh Allah ada anak, menuduh Allah ada sekutu, menghalang orang daripada, inilah manusia paling rugi. Dan satu lagi, manusia yang paling, bukan, Allah tak sebutlah paling rugi, tapi manusia yang rugi. Siapa? Yang menghalang orang daripada jalan Allah. Allah kata paling rugi, tapi bukan kita. Betul? Kita tak pernah halang orang. Tapi ada ayat yang Allah kata rugi dan mungkin kita terlibat. Apa sifatnya? Wal asri. Sesungguhnya Allah bersumpah dengan masa semua manusia dalam kecuali dia yang beriman. Yang kedua, beramal soleh. Okey lagi kan? Kita semua orang beriman kan? Ya. Syak sendiri ya. Yang kedua, beramal soleh. Kita orang beramal soleh kan? Okey. Yang ketiga, berpesan-pesan dengan kita termasuk tak? Kan zero yang tiga tu. Dia kalau tak lulus yang ketiga, yang sabar tu memang tak ada lah. Yang ketiga apa dia? Apa maksud berpesan dengan kebenaran? Berdakwah lah tu.
Sebab ada yang ketiga lah, ada yang keempat. Bila kita perlu keadaan yang kita betul-betul perlu sabar. Bila? Bila kita mula berdakwah. Betul kan? Sabar nak menyampaikan. Sabar bila orang tak terima. Sabar bila orang maki kan? Tapi kalau tak ada nombor 3, nombor 4, tak ada lah. Jadi kalau kita ada 1, 2 je, 3, 4 tak ada, kita tetap orang yang rugi. Okey. Habis. Cerita pasal orang zalim, cerita pasal balasan mereka di dunia, di akhirat habis. Sekarang, macam biasa Al-Quran, cerita pula pasal orang yang beriman. Bila Allah cerita pasal neraka, lepas tu Allah akan cerita pasal surga. Bila Allah cerita pasal orang beriman, lepas tu Allah akan cerita pasal orang kafir ataupun orang munafik. Terus je. Supaya apa? Kenapa? Lepas cerita mana ayat semalam, kita dengar cerita pasal orang kafir diazab, digandakan azab. Kita rasa takut kan? Sekarang Allah nak apa ni? Nak kurangkan ketakutan kita. Jangan terlampau takut sampai tak beramal. Maka Allah bagi motivasi tentang kelebihan orang yang beriman. Dia panggil dalam bahasa Arab apa? Targhib dan terhib. Satu at-taghrib. At-targhib. Satu lagi at-tarhib. Apa makna targhib? Mendorong. Memberi semangat kepada kebaikan. Ayat pasal syurga, pasal nikmat dalam syurga, itu dia panggil at-targhib, mendorong. Tarhib, menakut-nakutkan. Targhib, mendorong. Tarhib, menakut-nakutkan. Dia kena ada dua ni. Kalau cerita semua cerita baik je kan, cerita surga je, apa akan jadi? Apa akan jadi? Syak sendirilah. Tak rasa takut pun, kan? Dan kalau cerita pasal neraka je, pagi neraka, tengah hari neraka, malam neraka, apa jadi? Aku dah gelap masa depan dah. Sebab itulah bila Allah cerita pasal neraka semalam kan, malam ni cerita pasal surga. Supaya manusia kalau dah beriman tak syok sendiri. Kalau buat dosa tak putus asa. Itulah kitab Al-Quran. Dan tak ada dalam kitab lain. Kalau kita belajar fiqh kan, bab taharah, bab solat, ada tak unsur targhib dan tarhib? Tak ada. Syok sendiri kan? Sampai tertidur. Sampai umur 60 pun masih lagi belajar rukun solat. Kan? Kadang setengah-setengah masjid itu saya tengok ustaz mengajar rukun solat. Tengok Jumaat 60 ke atas. Kenapa dia terlewat belajar? Ataupun diulang subjek yang sama. Sama juga kita belajar apa-apa subjek. Dia tak ada unsur ni. Kecuali Al-Quran. Sebab itulah Quran, ini pandangan sebahagian ulama. Quran tak boleh diajar mengikut topik, tajuk. Bila kita ambil tajuk pasal neraka je kan, dan akhirnya orang yang mendengar akan rasa apa? Takut je. Quran kena mengajar mengikut ayat dan surah. Lengkap satu-satu. Baru ada rasa takut, ada rasa seronok, ada rasa gembira. Okey. Sekarang cerita pasal orang beriman. Inna. Sesungguhnya. Allazina. Orang yang amanu. Mereka beriman. Tengok bahasa Arab. Manu. Mi beratas. Nanti kita akan jumpa ayat
Mim berbaris bawah. Aminu. Huruf yang sama, beza baris mim je. Apa beza dia? Kalau amanu, apa mana? Kalau aminu? Kalau amanu, mereka telah beriman. Fi'al madhi. Terjemahannya, mereka telah beriman. Kalau aminu, fi'al amar, perintah. Hendaklah kamu beriman. Okey. Satu lagi, kalau matikan mim. Matikan mim pula. Jadi apa? Amnu. Tapi tak ada dalam Quran. Dia ada dua je. Beratas dengan baris. Jangan tukar baris. Jadikan dia mati. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman. Wa amilu, dan telah beramal soleh. Beramal. Kenapa? Bila sebut beriman, terus Allah sebut beramal soleh. Apa pengajarannya? Allah nak bagi tahu iman dalam. Apa bukti kamu beriman? Kan? Bukti keimanan ialah amal soleh. Sebab ada orang mengaku beriman tapi tak ada amal soleh. Dan ada orang beramal soleh tapi tak beriman. Ada kan? Ada 3 jenis. Satu, dia beriman tapi tak beramal soleh. Siapa ni? Siapa? Dia beriman tapi tak beramal soleh. Solat pun tak. Orang kafir beriman ke? Orang Islam yang tak Melayu, yang tak solat tu lah. Orang Islam yang tak solat, betul tak? Kalau tanya agama apa? Islam. Tengok IC pun Islam. Rukun Islam, hafal. Rukun iman, hafal. Solat, belum lagi. Mana dia sebenarnya belum beriman. Sebab tanda iman ialah beramal soleh. Ada juga yang beramal soleh tapi tak beriman. Siapa? Munafik. Munafik. Zaman Rasulullah kan? Mereka solat, bahkan solat jemaah bersama Nabi. Imamnya adalah Rasulullah. Tapi mereka, bila masuk neraka, neraka paling bawah sekali. Kan? Yang sana, kafir terus, tak solat. Masuk neraka, atas sikit. Jadi mana lebih baik? Dua tak baik, ya? Okey. Beramal soleh. Apa makna soleh? Apa makna soleh? Bila amalan itu dikatakan soleh. Sebab semua mendakwa soleh kan? Saya beramal soleh lah ni. Ukuran soleh ataupun tak ialah ikut ittiba'us sunnah. Ada dalil? Ada dalil apa dia? Jangan pandai-pandai cakap je. Apa dalil? Solehnya ialah mesti ikut sunnah. Hadis Nabi apa? Sebut sikit. Hadis Nabi banyak, ada beribu-ribu. Fattabi'uni. Fattabi'uni itu hadis Nabi ke ayat Quran? Ayat Quran betul tapi hadis Nabi itu salah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau betul kamu cinta Allah, maka syarat cinta Allah ikut aku. Jadi amal tu dikira soleh bila selari dengan sunnah Nabi. Sebab itulah kita biasa dengarkan 3 orang sahabat yang dia nak solat sepanjang malam. Kan? Ada yang tak nak kahwin sebab nak beribadat je. Ada yang nak puasa je setiap hari. Semua tu kalau tanya amal soleh, puasa amal soleh. Solat malam amal soleh. Tak kahwin sebab nak beribadat, amal soleh. Tapi Nabi setuju tak dengan tak? Sebab apa? Sebab tak sama dengan Nabi. Okey. Kemudian yang ketiga, wa akhbatu. Dan mereka akhbatu apa dia? Akhbatu makna dia
Tawadhu. Merendah diri. Apa lagi? Khasyi'u. Mereka khusyuk. Dan mereka tunduk, khusyuk. Tunduk dan khusyuk kepada siapa? Hanya kepada Tuhan mereka. Ada juga khusyuk, tunduk tapi pada manusia. Kepada pencipta mereka. Okey. Apa beza amal soleh dengan akhbatu? Biasa kita jumpa dua kan, beriman, beramal soleh. Tapi malam ni ada tiga. Satu beriman, satu amal soleh, ada satu lagi, akhbatu. Apa beza? Apa yang Allah nak bagi tahu? Kuat sikit. Apa dia? Betul. Ini gambaran amalan hati. Amalan hati. Ada orang beriman dan ada tanda beriman iaitu amal soleh, tapi hati tak. Contohlah dia solatkan. Solat ke amal soleh. Tapi adakah orang yang solat semua diterima? Bukan. Allah kata fawailun lil musallin. Habis solat mana yang diterima? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un kat sini. Solat kat sana, khashi'un kat sini. Cuba buka surah Al-Mu'minun. Ayat 1 dan 2. Okey, cuba kita kita terjemah. Kita tak nak yang ada terjemahan sebab kita memang boleh dah terjemah kan. Okey, qad sesungguhnya aflaha telah berjaya. Dia aflaha yang kita biasa dengar tiap-tiap hari pada al-falah. Kan? Apa beza? Hayya 'alal falah. Yang kita bisa dengar al-falah. Apa beza aflaha dengan al-falah? Kuat sikit. Kan dah belajar bahasa Arab. Apa beza aflaha dengan al-falah? Apa dia? Aflaha telah berjaya, al-falah kejayaan. Makna apa bezanya? Yang ni fi'il, perbuatan. Telah berjaya dan fi'il madhi. Yang ni dipanggil isim. Sebab tu ada alif lam. Ada panggil masdar. Kejayaan. Kejayaan. Ayuh, hayya 'alal falah. Sebab tu hayya 'alal falah. Bukan hayya 'ala aflaha. Salah. Hayya 'alal falah, ayuh kepada kejayaan. Okey, sesungguhnya telah berjayalah orang beriman. Kan? Kita rasa syok je. Aku ni orang beriman. Allah kata berjaya. Belum. Ada 9 sifat kejayaan. Sifat pertama apa dia? Allazina, iaitu orang-orang yang mereka fi salatihim khashi'un. Ini akhbatu tadi. Mana sifat pertama mukmin berjaya bukan salat, tapi khusyuk. Makna apa? Bukan semua yang salat berjaya. Yang berjaya hanyalah khusyuk. Ustaz, macam mana saya nak tahu salat saya khusyuk dan saya adalah orang yang berjaya? Okey. Boleh bagi tahu tak? Kita dah salat berapa tahun dah? Sejak balik kan? 30 tahun. Okey. Salat kita khusyuk ke tak?
Nak jawab ya, takut syok sendiri. Nak jawab tak. Kalau tak jawab tak, danya ni tak berjaya ni. Ha? Dia khusyuk ke tak? Okey, tak apalah. Apa tanda-tanda solat yang khusyuk? Ha? Tanda yang pertama ialah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang khusyuk mencegah seseorang daripada. Jadi tanda solat khusyuk dalam solat ke di luar solat? Di luar solat. Ada orang solat tak bergerak kan? Ha? Macam tiang. Tapi lepas keluar solat, dia pun buka tudung. Khusyuk ke tak? Tak. Ha. Ada orang solat pergi awal, sah pertama. Lepas solat je, kat beranda masjid. Ha. Ada kan? Pernah tengok? Satu pemandangan biasa. Mana solatnya tak dapat mencegah kemungkaran. Itulah tanda tak khusyuk. Cuma di sini Allah kata apa? Tanda pertama. Ambil satu sifat je. Satu ciri-ciri solat yang khusyuk. Dia ada banyak ni, 6, 7. Satu je. Wallazina hum. Dan orang-orang yang mereka itu anil laghwi. Laghwi apa dah? Lagha. Apa makna lagha? Sia-sia. Sama ada benda haram ataupun benda halal. Tapi tak ada faedah. Cakap je seorang-seorang kan. Mu'ridun. Mereka berpaling. Tengok. Kesan khusyuk dalam solat. Bila dia solat, dia hanya bercakap apa dia? Ya Allah suruh je. Betul kan? Ayat Quran, zikir. Kekhusyukannya dalam solat membawa di luar solat. Dia tak akan cakap benda yang sia-sia. Sebagaimana dalam solat. Kalau cakap juga, semua benda dia nak cakap. Yang dia tak tahu pun nak cakap. Lebih pada mufti kan? Itu tanda-tanda solat tak khusyuk. Okey. Kita balik pada ayat kita. Jadi di sini Allah beritahu 3 sifat kan. Pertama beriman. Yang kedua beramal soleh. Yang ketiga akhbatu khusyuk. Maka apa balasannya? Ulaika. Mereka itu adalah ashab. Ashab apa ni? Ashabul. Nak terjemah apa ashab? Penghuni. Penghuni surga. Dia kata ahli tafsir, bila sebut ashab, makna dia kekal. Kalau Allah sebut ayat, ashabun nar. Ini mana kekal ni? Bila kekal siapa ni? Orang kafir. Orang Islam masuk neraka juga kan? Tapi Allah tak akan sebut ashabun nar. Sebab ashabun nar untuk orang kafir. Yang kekal. Kemudian, bila sebut ashab tu, ashabul jannah makna kekal. Tapi Allah tegaskan lagi. Hum hanya mereka dalamnya khalidun, mereka kekal. Jadi nikmat orang beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga khusyuk, tunduk. Nikmatnya apa? Dapat surga. Yang kedua kekal. Dia bila kita duduk dalam, contohlah kita dalam nikmat kan, kereta mewah ke, banglo mewah ke, tiba-tiba dia bagi tahu, kamu tinggal kat sini, banglo ni 2 tahun je. Rasa nikmat tak? Tak rasa nikmat. Kamu pakai kereta BM kan, tapi kalau tak bayar kena tarik. Rasa nikmat tak? Tak. Sebab tu Allah bagi satu lagi nikmat. Bila kita masuk syurga, kita bayangkan, ya Allah, seronoknya kalau boleh kekal. Allah kata, memang kekal.
Dan kita tahu tak sebab apa Nabi Adam masuk syurga kan? Kenapa dia keluar? Kenapa dia dikeluarkan? Sebab dia nak macam mana dia nak kekal tu sampai dikeluarkan? Sebab syaitan goda dia dengan mengatakan kamu nak tak kekal. Tengok, syaitan tahu bila manusia duduk dalam nikmat, dia nak satu lagi nikmat iaitu kekal. Maka syaitan cucuk jarum tu. Nak tak kekal. Seronok kan? Nabi Adam duduk dalam syurga, tak payah bekerja, tak payah masak. Hawa pun tak payah buat apa-apa. Terfikir nak apa, semua ada. Tiba-tiba dia tawarkan kekal. Habis. Dia terlupa dah larangan Allah. Bila dia makan, sebab nak kekal, terkeluar. Jadi nikmat yang paling besar dalam syurga apa dia? Tak ada satu lagi. Melihat wajah Allah. Betul kan? Kita antara duduk dalam rumah kekasih dengan tengok muka kekasih. Yang mana paling nikmat? Kita dah pergi rumah dia kan? Tengok bapa dia, tengok mak dia tak keluar. Rasa nikmat tak? Tapi bapa dia kata, kalau nak tengok anak saya, kamu kena duduk tengah padang pasir, 1 jam kena berjemur panas. Dan betul-betul dapat tengok. Nikmat tak? Kan biasa kita simpan gambar dia kan? Tengok gambar je. Itu baru gambar. Jadi sebab itulah nikmat paling besar dalam syurga ialah melihat wajah Allah. Okey. Saya nak sebut antara sifat al-mukhbitin. Mukhbitin orang yang tunduk dan khusyuk. Cuba buka surah Al-A'raf ke? 34-35. Ada yang mula-mula sekali. Al-Hajj. Al-Hajj. Bukan. Tak, yang nak bagi. Yang mula-mula sekali. Cuba tengok. Atas sekali. Yang first. Ini bukan Al-Hajj ni. Surah 22. Dan okey. Wabashiri, tengok hujung ayat 34. Allah kata apa? Wabashiri al-mukhbitin. Berilah khabar gembira kepada mukhbitin. Tadi akhbatu, itu fi'il madhi, ini isim. Daripada perkataan yang sama. Makna apa ni? Berilah khabar gembira kepada orang yang khusyuk, kepada orang yang tunduk. Apa berita gembira? Allah sebut sifat al-mukhbitin. Allah ni, Masya Allah, rahmat Allah. Bila Allah sebut berita gembira kepada mukhbitin, Allah pun sebut ciri-ciri mukhbitin. Supaya apa? Satu, kita tak syok sendiri. Yang kedua, supaya kita usaha untuk dapat ciri-ciri tersebut. Okey, pertama, ciri-ciri mukhbitin iaitu
allazina, iaitu orang-orang yang iza zukirallah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Ini satu. Bila dia sebut nama Allah, hatinya gemetar. Contoh, dia dengar azan kan? Semua kerja lain dia berhenti. Yang kedua, wasabirina, dia sabar ala ma asabahum. Sabar atas apa yang menimpa mereka. Musibah apa saja, mereka tenang dan sabar. Yang ketiga, wal muqimi as-salah. Dia mendirikan salat. Yang keempat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selalu menginfakkan hartanya. Jadi dalam ayat ini berapa sifat mukhbitin? 4. Satu, bila disebut nama Allah gemetar. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, mendirikan solat. Yang keempat, subhanallah. Kenapa Allah sebut hati gemetar dan sabar dulu sebelum mendirikan solat? Dia dalam rukun Islam, ada tak hati gementar bila dia sebut nama Allah? Tak ada. Dalam rukun Islam, ada tak sabar? Tak ada. Rukun Islam apa dia? Solat kan? Zakat. Kenapa rukun Islam Allah sebut kemudian? Faham soalan? Jawablah. Apa dia? Yalah, kenapa sebut yang tu dulu? Bukan rukun Islam. Persediaan untuk apa? Allah nak beritahu, dua ni rukun Islam. Tapi dua-dua ni tak akan sempurna kalau yang dua atas ni tak ada. Dua-dua ni sia-sia kalau yang atas ni tak ada. Macam mana kamu nak khusyuk kalau kamu tak rasa kebesaran Allah? Betul tak? Macam mana kamu nak tinggal kerja kamu, nak solat awal waktu, nak pergi masjid, kalau tak rasa gementar dengan nama Allah? Macam mana kamu nak salat, nak keluarkan zakat, kalau kamu tak sabar? Betul tak? Nak buat ibadat, kena sabar. Nak sedekah, kena sabar. Mana dua-dua ni asas untuk solat dan zakat jadi sempurna. Boleh? Benda-benda macam ni, kita tak belajar di sekolah, betul? Cikgu tak ajar. Cikgu tak ajar ni. Sebelum solat, kena kenal Tuhan. Kena rasa kebesaran Allah. Dan kena sabar. Cikgu ajar apa dia? Wajib solat. Tak solat masuk neraka. Lepas tu solat rukunnya 13. Lepas tu kena niat. Lepas tu habis salam, belah lah. Betul? Tengok-tengok lepas solat, kawan tu buat maksiat, kawan tu macam-macam. Okey. Jadi sekarang, Allah nak beritahu kelebihan orang-orang yang beriman. Apa tadi? Kalau satu yang sebelum ni, kufur, zalim. Kesudahnya apa? Balasannya apa? Neraka. Yang kedua, iman. Dengan sabarnya, dengan apa lagi? Dengan amal solehnya, dengan khusyuknya, balasannya apa? Surga, kekal. Dua-dua kekal kan? Okey. Sebenarnya Allah cipta manusia untuk surga. Betul kan? Tapi manusia akhirnya pergi ke mana? Ke neraka kan? Sebab apa?
Kalau tanya semua manusia, semua tak nak masuk neraka. Tapi perbuatan mereka ke neraka. Daripada 1000, hanya seorang je yang beramal untuk ke syurga. 999, apa dia? Ke neraka. Jadi soalannya kenapa? Kenapa manusia boleh tertipu sampai seolah manusia ni memang nak neraka daripada syurga? Godaan? Syaitan. Jadi syaitan yang bersalah lah. Jaga kau syaitan. Kamu masuk neraka, aku ikut kamu. Syaitan target dia apa dia? Syaitan target dia nak kita masuk neraka sama dengan mereka. Aku dah masuk neraka dan kekal, aku nak tarik seramai yang mungkin pada muka kamu. Sebabnya manusia bila masuk ke dunia, dia bekerja kan? Manusia kemudian kerja. Kerja pula untuk apa? Dunia. Dunia pula gajinya berapa? Berapa? Abu Royam berapa gaji? Khairi berapa? Ada Abu Raya 20,000, Khairi mesti 50,000. Katalah 50k kan. Lepas tu dapat apa lagi? Dapat rumah kan. Tapi habis tu masuk apa? Neraka. Sebab kenapa akhirnya masuk neraka? Sebab dia tak nampak tu. Yang dia nampak ialah dunia. Kan? Dunia 50k. Sebenarnya Allah nak bagi jauh lebih baik dan lebih kekal daripada dia nak tu. Ni, kan? Tapi dia tak nampak. Kamu nak dunia. Aku nak bagi 10 kali lebih baik daripada dunia. Allah kata, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat. Segeralah kamu kepada keampunan Allah dan syurga yang seluas. Kamu kerja ni 20 tahun, 50 tahun. Berapa dapat? Berapa ekar tanah dapat? Berapa ekar? Siapa paling lama kerja ni? Dapat 10 ekar. Dapat 100 ekar. Tak apalah, katalah dapat 100 ekar. Aku nak bagi syurga seluas langit dan bumi. Lepas tu rumah kamu kat dunia, berapa lama bertahan? Mula-mula banglo, lepas tu dah semua anak keluar, pergi duduk kondo pula. Kecil. Lagi kecil kan? Lepas tu bila mati, lagi kecil. Yang aku nak bagi ni, seluas langit dan bumi. Jadi punca manusia, ni tak nampak yang ni. Kenapa tak nampak yang ni? Kenapa tak nampak? Sebab tak nampak cerita-cerita surga ni duduk kat mana sebenarnya? Dalam Quran. Sebab tak tadabbur. Bila dia tak tadabbur Al-Quran, pergi sekolah, cerita dunia. Pergi sekolah menengah, cerita dunia. Pergi universiti, cerita dunia. Masuk alam kerja, lagi cerita dunia. Betul? Bila dia nak dengar surga, kalau dia tak tadabbur Al-Quran. Kalau belajar fiqh kan, bab taharah, bab haid, bab solat. Ada cerita pasal surga, nikmat surga. Tak ada kan? Sebab itulah Quran sangat-sangat penting. Asas kepada matlamat hidup manusia yang sebenar. Okey. Jadi manusia tak nampak. Ni, gaji kerja dengan Allah adalah bukan 50 juta ni. Surga yang kekal. Manusia tak nampak. Dan kerja dengan Tuhan banyak kan? Tapi kerja yang paling baik. Kerja dengan Tuhan yang paling baik. Gaji paling lumayan. Kerja apa? Dakwah. Oh, tahu. Kenapa tak buat? Ini lagi, mana lebih baik? Tak tahu, tak buat dengan tahu tapi tak buat. Mana lebih baik? Yang paling teruk ialah tahu tapi tak. Al-maghdubi alaihim. Cuba buka surah ni. Surah Fatihah. Fatihah tak payahlah. Surah
Surah apa? Fussilat dah. Okey. Fussilat ayat 33. Cuba tengok. Macam biasalah bahasa Al-Quran ni, bila Allah nak beritahu sesuatu tu hebat, Allah buat dalam bentuk soalan. Allah tanya, waman? Apa makna waman? Siapa lagi? Ahsanu qawlan, yang paling baik. Qawlan, kata-katanya, kerjanya. Siapa lagi yang paling baik? Min man, dari orang yang da'a ilallah, yang kerja dia apa dah? Mengajak orang kepada Allah. Berdakwah lah tu. Ajak orang kena Tuhan, ajak orang sembah Allah, ajak orang tadabbur Al-Quran. Dan wa amila salihah, dan dia beramal soleh. Bukan dia ajak orang, dia pula tak beramal, tak. Wa qala, dan dia berkata, sesungguhnya aku adalah daripada orang yang sentiasa berserah diri pada Allah. Dengan perintah Allah, sami'na wa ata'na. Jadi bila Allah tanya siapa tu, Allah nak cabar. Kita nak jawab apa? Siapa antara doktor, engineer, pilot, pendakwah, profesor, pakar tulang, pakar bios, Perdana Menteri, pendakwah. Siapa paling baik? Semua kita sepakat kata pendakwah. Tapi semua tak ingin jadi pendakwah. Kenapa? Kenapa? Kurang ilmu apa? Dah tahu dah pendakwah paling baik. Ilmu apa lagi? Alasan kita kurang ilmu. Kita bila nak jadi doktor kan, kadang-kadang kita bercita-cita nak jadi doktor dan kita tak ada ilmu. Kita buat apa? Pandai pun cari ilmu. Bila kita nak jadi engineer kan, kita tak ada ilmu, kita buat apa? Belajar. Tapi bila nak jadi pendakwah, kurang ilmu. Sejak bila kurang? 20 tahun yang lepas. Makna apa tu sebenarnya apa tu? Tak nak. Kenapa tak nak? Sebab tak nampak angka tadi. 10K tak nampak. 10K, 20K. Mana ada pendakwah? Ada tak? Tak ada. Tapi Allah janji apa tadi pendakwah? Surga. Sebab itulah orang yang paling mulia Nabi lah. Betul? Nabi gaji berapa? Siapa tahu? Gaji Nabi berapa? Ataupun gaji Nabi dengan gaji kita mana lebih besar? Brian, gaji Nabi dengan mana lebih besar? Terdapat sila gaji kita. Tapi siapa paling mulia? Nabi. Kita pun tiap hari duk belajar ikut Nabi je, kan? Tapi gaji dia taklah besar. Tapi bila masuk syurga, dia yang pertama. Bila duduk dalam syurga, dia yang paling tinggi. Sebab cerita syurga setiap hari ada dalam kepala Nabi. Nabi cerita pasal syurga setiap hari. Kita duduk sekolah, cerita dunia. Pergi kerja, cerita dunia. Tengok TV, cerita dunia. Tengok iklan, pun iklan pasal dunia. Kan, kalau saya jadi menteri komunikasi, saya buat iklan tepi-tepi jalan bidadari di syurga kan. Lepas tu banglo-banglo di syurga, bawah tu sungai-sungai. Tampak kat tepi jalan, besar-besar kan. Supaya cerita akhirat selalu. Okey, setuju? Kalau setuju, undi saya. Okey. Cuba buka surah Rum. Ayat 14. 44. Okey, cuba kita terjemah. Man. Siapa yang kafara. Kufur. Fa'alaihi kufru.
Tengok ayat ni. Kalau kita fahamkan, ayat Quran ni ringkas, pendek, tapi maksud dia mendalam. Cukup untuk menjadi panduan. Allah kata, siapa yang kufur, maka ke atasnya lah kekufurannya. Maksud apa? Akibat kekufuran, balasan kamu tangguh sendiri. Aku tak rugi apa-apa pun. Jadi sedarlah, wahai orang yang kufur. Tak ada siapa rugi kecuali kamu. Sebab biasa orang kufur ni, dia rasa tak dia rugi? Dia rasa tak? Contohlah orang yang tak solat. Dia rasa tak dia rugi? Tak. Yang dia rasa rugi siapa? Tu orang solat. Tengok, tak kaya-kaya pun. Okey, kemudian yang kedua, waman amila salihan. Siapa yang beramal salih, maka falian. Tengok, Allah nak betulkan cara kita berfikir. Siapa yang beramal salih, maka untuk. Kenapa Allah beritahu? Kita tahu tak bila kita solat, kita puasa untuk diri kita, kita tahu tak? Tahu tak? Ke untuk Tuhan? Kita solat sebenarnya untuk siapa? Untuk kita. Jadi kenapa Allah beritahu benda yang kita dah tahu? Peringatan. Kenapa perlu diperingatkan? Sebab kebanyakan manusia, orang Islam, bila dia beramal soleh, dia tak rasa untuk diri dia. Dia tak rasa. Buktinya apa? Dia buat ringkas. Dia buat sikit. Bila dia buat ringkas, cepat, sikit, makna seolah ibadat tu bukan untuk dia. Betul kan? Berbeza dengan dunia. Kalau dia buat dunia untuk dia, keluar pagi balik, ada tak dia buat kerja ringkas dia? Bah, saya nak kerja setengah jam je hari ni. Ada? Tak ada. Kalau dia buat makanan untuk dia, makan untuk dia, ringkas ke, sekejap ke, ataupun betul-betul? Betul-betul. Tapi kalau dia buat makan untuk orang, cincai kan? Betul-betul. Kalau dia beli baju untuk dia, dia buat yang terbaik ke, ataupun bandar je? Bandar tak main kan? Tapi kalau buat ibadat untuk dia, solat, kadang-kadang solat fardu sahaja. Itu pun kadang-kadang lewat. Kadang-kadang sunat buat, kadang-kadang tak buat. Kadang-kadang baca Quran tak, kadang-kadang baca pun sekejap. Baca sekejap pula tak faham. Sebab apa? Dalam kepala dia, seolah bukan untuk aku. Kalau dia yakin untuk dia, dia akan buat terbaik. Betul tak? Ini untuk aku ni, kenapa aku nak buat sikit, aku nak buat banyak. Sebab tu Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia dijamin ahli surga kan? Tapi bila Nabi tanya satu pagi, siapa yang dah bersedekah pagi ni? Siapa angkat tangan? Siapa yang dah mengiringi jenazah hari ni? Abu Bakar. Siapa yang ziarah orang sakit hari ni? Siapa yang dah puasa hari ni? Semua dia. Sebenarnya semua yang dia buat tu sunat. Dan dia telah dijamin ahli syurga. Betul tak? Tapi kenapa dia buat lagi? Sebab untuk aku. Lagi banyak, lagi tinggi tempat aku di. Cara berfikir tu menyebabkan dia tak lepaskan peluang. Boleh? Okey. Kita balik pada satu lagi ni. Yamhadun. Siapa yang beramal saleh untuk diri dia. Ada satu lagi, yamhadun. Apa makna yamhadun? Yamhadun daripada mihad. Alam naj'alil arda mihada. Apa makna? Bukankah kami jadikan bumi itu hamparan, mudah untuk kamu berjalan, bekerja, buat rumah, hamparan. Dan ada satu kata-kata lah, bukan hadis. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutuplah ilmu daripada buayan sampai ke yang lahad. Tapi itu bukan hadis. Orang Melayu dah hafal tu. Saya pun pelik. Yang bukan hadis dia hafal. Tapi dia tak belajar pun daripada buayan. Dia belajar bila? Bila pencen. Tapi hafal. Okey. Jadi maksud apa ni yamhadun? Tak ni. Siapa yang beramal soleh, Allah kata, amal soleh tu untuk diri dia. Yang kedua, yamhadun. Sebenarnya siapa yang beramal soleh, satu untuk diri dia. Yang kedua, dia sedang buat persiapan
untuk keselesaannya di akhirat. Kan kita bekerja pagi, petang, siang, malam. Bukankah untuk keselesaan di masa akan datang? Betul? Sebab tu kita fokus dan rajin bekerja. Sebab ada target. Tapi bila beribadat, tak ada target ni. Aku kalau boleh duduk kat pintu syurga pun dah okey dah. Aku menantimu di pintu syurga. Siapa yang menyanyi itu? Okey lah. Tengok, India pun ada cita-cita nak masuk syurga. Walaupun kat pintu kan. Takkanlah kita pun cita-cita sama dengan dia duduk kat pintu je. Ni, Yamhadun. Apa saja kita amal, sebenarnya proses kita sedang nak tingkat kedudukan di syurga. Okey. Kita habiskan ayat kita. Ada satu lagi kan? Tak, ayat surah Hud. Okey, kita habiskan. Ada sikit lagi ya. Boleh ya? Kemudian Allah kata apa? Masal. Perumpamaan. Setelah Allah sebut dua kumpulan. Dua jenis manusia. Satu beriman, satu kufur. Maka Allah buat contoh perumpamaan. Al-fariqaini. Dua kumpulan. Kal-a'ma. Seperti. Kaf tu seperti. A'ma. Orang buta. Ada dalam surah lain. Ayat lain. A'ma. Orang buta. Surah Lazim. Abasa wa tawalla an ja'ahu a'ma. Orang buta. Jadi Allah kata, perumpamaan dua ni, kumpulan orang beriman dengan orang kafir, sama seperti kal a'ma, orang buta, wal asam, dan asam ni apa dia? Pekak. Pekak. Sama dengan makna summun. Kan? Cuba sambung. Summun, bukmun, umyun. Pasal apa orang Melayu hafal ayat ni? Pasal apa? Ayat tu Allah nak mencela siapa dia? Yang telinga ada tapi tak dengar ayat Quran. Mata ada tapi buta daripada melihat kebenaran. Tiba-tiba dia hafal. Summun, bukmun, umyun. Okey. Allah kata perumpamaan dua kumpulan tu yang beriman dengan kafir sama seperti orang buta dan pekak. Wal basir, dan orang yang melihat. Was sami', dan orang yang mendengar. Apa maksud ni? Kan ada dua kumpulan kan? Satu mukmin, satu kafir. Jadi Allah kata perumpamaan dua golongan manusia ni, kalau mukmin as-sami'. Yang kedua al-basir. Yang kafir pula al-a'ma. Yang al-asam. Apa maksud? Allah nak begitu perumpamaan dua ni, orang beriman sami', dia sentiasa mendengar. Mendengar apa ni? Dengar Quran dan dapat faedah. Dan dia buat Al-Quran dengan hadis-hadis sahih. Kemudian basir, dia melihat dengan matanya kebesaran Allah. Langit, bumi, apa saja berlaku, menyedarkan dia. Tapi orang kafir, telinga, mata buta. Tak nampak kebesaran Allah. Bila berlaku apa-apa musibah, dia kata apa? Ini semula jadi. Tak ada Tuhan. Dan telinga dia pula pekak. Dia tak nak dengar ayat Quran. Kalau dengar je, dia kata ini bukan
daripada Allah. Boleh faham? Tapi orang kafir sebenarnya bukan buta, bukan pekak. Cuma Allah kata buta tu daripada apa? Melihat kebenaran. Pekak daripada melihat kebenaran. Kemudian Allah tanya, hal apa dia? Adakah yastawiyani sama? Adakah dua-dua jenis ini sama? Masalah perumpamaan. Afala tazakkarun? Maka tidakkah mereka, ini hamzah istifham majazi. Allah nak mencela. Kenapa kamu tidak tazakkarun, mengambil pengajaran ataupun iktibar. Okey. Sekarang Allah nak tanya antara yang buta dengan yang celak. Kalau kita tanya orang tak beriman lah, orang kafir, dia akan jawab apa? Sama ke tak? Yang buta dengan yang celak, dia akan jawab apa? Tak sama kan? Yang pekak dengan yang mendengar, dia akan jawab apa? Tak sama kan? Pasti dia akan jawab tak sama. Jadi apa faedah soalan ni? Apa faedah soalan? Sebenarnya Allah bukan nak beritahu orang pekak dan orang buta. Allah nak beritahu apa dia? Orang kafir dengan orang beriman. Kalau betul-betul tanya antara buta dengan celak, pasti dia akan jawab tak sama. Tapi bila tanya antara orang beriman dengan orang kafir, sama ke tak? Ada akan jawab sama ataupun dia akan jawab orang kafir lebih baik daripada. Faham? Kalau kamu jawab orang kafir sama dengan orang beriman, sebenarnya orang kafir pekak. Orang beriman tak pekak pun. Macam mana boleh sama? Faham? Dan lagi teruk apa dah? Ada yang mengatakan orang kafir lebih baik daripada orang beriman. Seolah dia kata apa? Orang pekak lebih baik daripada orang yang mendengar. Orang yang buta lebih baik daripada orang yang celak. Contoh, ramai tak orang Islam puja orang kafir? Ramai tak? Bila dia puja orang kafir, sebenarnya siapa lebih baik? Orang kafir lah. Jadi Allah kata, hal yastawiyani, sama pun tak. Kamu lagi teruk menganggap orang kafir lebih baik. Buktinya kamu puja. Ada tak anak-anak kita, remaja kita ada puja artis yang bukan Islam? Dia kafir, kamu Islam, siapa lebih baik? Betul? Ada tak remaja kita, anak kita puja pemain bola sepak yang kafir? Ada? Tanpa gambar kan? Sepatut pemain kafir tu tanpa gambar kamu. Sebab kamu orang beriman, betul tak? Kenapa terbalik? Kadang-kadang buka bola ada gambar pemain bola. Ronaldo kan? Lepas tu di rumah dia, bilik dia gambar artis kan? Betul tak? Jadi, afala tazakkaru, kamu tak guna otak ke? Dia pekak, kamu celak. Dia buta, kamu tak guna otak ke? Berlaku tak? Ada tak orang kafir minat pada kita? Lepas tu dia ambil gambar kita tanpa kat bilik dia ada. Contohlah orang kafir India kan. Dia letak gambar Ustaz Mu'in kat bilik dia ada. Tak ada. Tak ada. Pelik tak? Itu Allah tanya, afala tazakkaru? Kenapa kamu tak ambil pengajaran? Sehingga orang Islam ni rasa bila tengok orang kafir nak jadi macam dia. Betul tak? Hatta negara Islam pun nak jadi macam negara. Tengoklah di mana sekarang? Arab apa? Saya tak sebut. Saya tak sebut. Betul tak? Negara Islam dah usah nak jadi macam? Afala tazakkarun. Mereka tu pekak. Mereka tu buta. Kamu ni celak. Tak ada akal ke? Kadang-kadang kita ada tak dengar lagu-lagu Mak Saleh tu? Lagu orang pekak. Boleh faham tak? Ini Allah nak beritahu.
Macam mana kamu boleh puja orang yang pekak buta? Tengok bila kita tadabbur kan. Kalau kita baca yang lain tak. Rupa-rupa aku duk puja orang pekak selama ni. Ha? Okey. Ada soalan? Tak ada. Cukup ah? Tak ada. Cukup. Jadi begitu anak-anak kita. Lepas ni jangan puja orang pekak dan orang buta. Okey. Waktu pun dah larut malam. Okey. Tanya soalan. Oh. Tak, bagi tahu dia untuk yang Singapura, kita akan pergi ke JB 18 hari bulan. Dan itu perjumpaan khas untuk pelajar daripada Singapura. 18 hari bulan, insya-Allah. Okey, ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa pagi besok. Pukul 10 pagi. Tadabbur surah Al-An'am, insya-Allah. Okay, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنل